Kenapa makruh? Kerana ulama kata makruh situ, karahah situ kerana kita menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada tubuh kita. Nah, setiap air sembahyang yang ada pada badan tubuh kita tadi, anggota badan tubuh kita, selagi mana ia kekal di situ, maka ia itu sebagai penghapus dosa. Nampak tak? Kita ambil air sembahyang, selagi mana air sembahyang itu tak kering, selagi itulah air sembahyang tadi dikira sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sebab tu ulama kata makruh kita lap. Kita ambil sembahyang kita lap, rugilah. Sedangkan air sembahyang tu, selagi mana dia tak kering, dia hapus dosa-dosa kecil kita. Tapi bila kita lap, rugi. Sebab tu ulama kata makruh kita lap air sembahyang. Tak. Kalau kita mandi, kalau mandi biasa ya. Kalau mandi kita ambil air sembahyang. Macam mana tu? Betul lah, itu lah. Itu biasa lah. Biasa kita mandi, kita boleh ambil sembahyang. Cuma kalau nak comel lah, nak comel kita mandi dulu, lap dulu, ambil sembahyang kemudian. Gitu comel. Walaupun gitu, bukanlah kata air sembahyang tadi tak sah. Air sembahyang tetap sah, cuma rugi. Sebab tu lah dalam mazhab kita makruh itu bukanlah kata makruh tu haram tak. Makruh ni tak dosa. Cuma makruh ni kalau kata kita tak buat, lagi comel. Sebab selagi mana air sembahyang dia tak kering, selagi itulah ia menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi dia ada kecuali. Kecuali bila kita berada di tempat yang terlampau sejuk. Contoh kita duduk di tempat salji. Kita pasang pemanah air, kita ambil wudu. Bila kita tak kering air tu, kita akan jadi lebih sejuk. Takut kita jadi penyakit ke atau macam mana ke. Jadi pada masa tu dimaafkan untuk kita lap. Dia tak jadi makruh dah. Bahkan dianjurkan ataupun bahkan disunnahkan untuk kita lap. Sebab apa? Sebab kita bimbang takut jadi penyakit yang lain pula. Cuma kalau kata tak ada masalah apa-apa, rugi ya. Rugi. Kalau boleh lepas pada habis sembahyang tu, biar gitu je. Walaupun kain baju kita basah sikit, tak apa. Sebab ulama kata baju kita yang basah ni yang akan jadi saksi kita di akhirat nanti. Basah kena air sembahyang. Maka yang basah ni lah akan jadi saksi di akhirat nanti. Ya Allah, dia ambil air sembahyang ni. Walaupun baju kita hancur dah. Walaupun hancur dah baju kita, pakaian kita, semua harta benda hancur belaka dah. Kita dibangkitkan dengan batang tubuh kita tak ada sehelai semangat benang sekalipun. Tapi benda-benda yang boleh jadi saksi kepada Allah, Allah akan tanya. Tak mustahil bagi Allah. Sebab itulah masjid dan kita sembahyang di mana-mana, tempat yang kita sujud, semua kami jadi saksi. Kita fikir dengan akal kita, tempat kita sujud, esok mana ada dah sejarah kita? Tak ada dah. Kita sembahyang di masjid, masjid tak ada dah. Tapi benda itulah akan jadi saksi Allah esok-esok. Jadi tak pelik. Jadi bila kita ambil sembahyang, basah baju kita, pakaian kita, kain kita sekalipun, tetap akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tayamum? Tayamum. Tayamum. Tayamum pun sama. Tayamum bukan kita lap tangan tu, kita nipihkan tak. Bila kita lap tersapu bahagian muka, biar gitu je. Tak perlu. Tak perlu. Sebab dalam kita ambil pun dia tak bagi tahu. Lepas pada kita sapu muka, kita sapu tangan, tak ada dia bagi tahu supaya kita lap clear balik. Sebab tu lah masa kita nak tayamum, kita nipihkan. Jangan kata tebak tu tersapu, tapur muka. Atau nampak sangat. Sebab tu lah dia kena sunat nipihkan. Sebab tujuan tayamum ni sebenarnya kita bukan nak sapu debu. Itu sebagai simbolik. Yang penting debu tadi kita sapu sebagai simbolik, bukanlah kata kita nak sapu debu tadi nak suruh basah, nak suruh sama nampak macam seolah-olah basah dengan debu ada. Kita nipihkan, kita lalukan. Itu yang pertama. Perkara makruh yang pertama, menyapu ataupun memercikkan air ataupun lap dia dengan kain. Yang kedua, perkara makruh yang kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Masa kita ambil air sembahyang ni, kita tepuk muka. Makruh. Makruh kita ambil, biasa kalau budak-budak kan, gitu dah. Nak main pula. Itu makruh. Ada macam mana? Letak saya slow.
kita ambil sapu dulu. Sebab dia sapu muka, tak basuh muka, bukan kata tepuk muka. Tak lap muka, airnya wudu. Tak, kalau kata kita tepuk itu, itu makruh. Yang ketiga, bercakap-cakap. Bercakap-cakap ketika berwudu, itu pun makruh. Itu yang ketiga. Yang keempat, perkara makruh yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Lebih 3 kali. Sebab apa? Sebab Nabi kan, Nabi SAW tawadda'a salasa. Nabi ini dia berwudu 3 kali. Jadi bila lebih daripada 3 kali, hukum dia makruh. Makruhnya di mana? Makruh kalau kata ambilnya di rumah, dalam sungai, ataupun di tempat-tempat yang awam, ataupun tempat-tempat yang bukan guna harta orang lain. Ada makruh. Kita ambil wudu di rumah kita, dalam bilik air, kita ambil lebih daripada 3 kali. Jadi basuh hanya kedua kali makruh. Itu kalau guna air sendiri. Kalau kita guna air orang lain, maka dia akan jadi tukar, haram kata ulama. Sebab yang bolehnya yang Nabi buat tak lebih daripada 3 kali. Tiba-tiba kita ambil 4 kali. 4 kali itu kenapa? Kita sengaja ambil kali keempat tu haram. Tambah-tambah kalau kita guna harta masjid, ataupun harta surau, ataupun harta awam yang diwakafkan, tambah-tambah di surau tu dia tulis dah, sila jimatkan air. Ada? Sila jimatkan air. Tiba-tiba kita ambil basuhnya keempat. Jadi basuh yang keempat tadi kita kena bagi jawab. Dah. Jadi kalau kita guna air kita sendiri, makruh. Tapi kalau kita guna air orang lain, tambah-tambah harta yang diwakafkan, maka dia tentukan jadi haram. Kena minta maaf. Kena minta maaf, kena minta halal. Jadi dalam bab wudu ni, sebab itulah dalam bab wudu ni Imam Ghazali dia sangat titik berat. Kalau boleh perkara-perkara yang makruh, cuba elakkan, supaya benda ni ada kaitan dengan solat. Bila dalam wudu pun kita dah laksanakan perkara-perkara makruh, maka macam mana kita nak capai khusyuk dalam sembahyang? Jadi untuk nak khusyuk dalam sembahyang, maka elakkan perkara-perkara makruh ketika berwudu. Maksudnya bila kita wudu kita comel, maka insya-Allah solat kita pun comel. Itu perkara yang keempat. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata kerana was-was. Ambil air semayang lebih pada 3 kali juga. Basuh yang keempat tadi tak ada hajat pun, saja-saja. Ataupun dia was-was. Was-was ni, gatal ke tak lagi. Dia basuh muka kali pertama, okey. Lepas tu basuh kali kedua, basuh pula kali ketiga, basuh macam tak kena sini. Dia was-was. Dia pun ambil basuh yang keempat tadi. Dia basuh tadi bukan kerana dia tak yakin. Dia beza. Kalau kata basuhan dia tadi kerana dia tak yakin, itu lain. Dia yakin yang sini tak kena, maka basuh keempat tadi boleh, sebab dia tak yakin. Tapi kalau dia tu bukan tak yakin, tapi dia was-was. Bila was-was, sebab was-was itu daripada syaitan. Syaitan ni dia suka jadikan hati kita jadi was-was. Tak sama macam kita nak angkat takbir masa sembahyang. Allah, apa maksudnya? Itu was-was mereka. Allah, niat tak bagi. Was-was. Dan ni lagi usalli. Allahu Akbar. Berhenti. Allah. Kalau sebut Allah saja, tak apa berhenti. Tapi bila disempurnakan Allahu Akbar, berhenti. Itu hukuman dosa. Sebab dia dah sempurnakan rukun solat yang pertama dan yang kedua tadi. Ni ada rukun takbiratul ihram pun dah sempurna. Bila dia dah sempurnakan rukun takbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia batal dosa.
rukun takbiratul ihram itu sempurna dah. Bila sempurna, dia dah dikira masuk dalam sembahyang. Kerana permulaan sembahyang itu takbiratul ihram. Jadi bila dia masuk dalam takbiratul ihram, masuk dalam sembahyang, tiba-tiba dia batal. Batal dia tadi kenapa? Batal dia kalau kerana dia was-was, maka dia dosa. Sebab batalkan sembahyang tanpa uzur ataupun dengan sengaja, maka dia dosa. Ada sama juga dengan wudu tadi. Tak, bila kita tak yakin, kalau kita yakin air itu tak kena, tak apa. Ataupun kita basuh tangan, basuh 3 kali, basuh siku ni kering lagi. Tak, kan biasa lah kita basuh tu nampak siku ataupun jirat kita sebelum kata basuh siku, nampak siku kering lagi. Kita kering, kita basuh kali keempat. Itu tak apa. Tapi kalau was-was, makruh. Tak, boleh. Itu yang keempat. Itu yang kelima. Dia kata dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwudu itu namanya walhan. Ada nama syaitan. Walhan ni syaitan yang nama walhan tadi kerja dia duduk dekat batang pai. Ada. Dia duduk dekat batang pai ataupun dia duduk dekat perigi-perigi, dia duduk tempat air. Kerja dia ni tugas dia tak guna air. Dia ni kira menteri was-was, menteri itulah. Kalau duduk di tempat air, dia buat kita jadi was-was ambil air sembahyang. Kalau kita mandi wajib, dia akan jadi was-was kita ambil mandi wajib. Itu kerjaan dia. Dia tu kerjaan lain tak? Ada. Dia ada tugas-tugas dia. Yang keenam, berwudu dengan air musyammas. Apa dia air musyammas? Air musyammas ni air yang terkena panas matahari ataupun yang berada di negeri yang panas. Ada. Air yang dijemur. Dia letak dalam besin, dia letak dalam bekas, dia letak tengah panas. Dia letak tengah panas, air itu musyammas. Maksud air musyammas ni air yang terkena pancaran matahari direct. Bukan kata air yang kena daripada batang pai, lepas tu dia nyusuk tu. Tak, dia nyusuk dalam batang pai. Itu tak. Air yang dijemur, musyammas, terkena panas matahari. Walaupun begitu ada juga setengah ulama kata batang pai yang panas tu pun termasuk juga dalam bab musyammas. Batang pai air besi tu kan. Rumah kita tu bila kita buka cuaca panas sangat tu, mula-mula kita buka tu panas. Tak. Jadi bila kita buka tu panas tu, kalau boleh biar habis dulu panas. Masa sejuk tu baru kita ambil air sembahyang. Sebab apa? Sebab makruh. Tak, makruh. Dan yang ketujuh, berwudu dengan menggunakan bekas daripada tembaga. Pun juga makruh. Tak. Kita isi air dalam balang tembaga, lepas tu kita guna. Makruh, tak boleh. Kenapa? Kerana ulama kata itu tu adalah simbol orang-orang yang angkuh, ego, tak, sombong. Dan tambahan dalam kitab fiqh manhaji dia kata mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Pun makruh juga. Nak kita ambil sembahyang dahulukan yang kiri. Dah nampak pula nak mula yang kiri dulu. Dah tahu dah perkara sunat ni kita mula dengan kanan, tapi tiba-tiba hari tu berasa nak berasa luka di kiri pula sekali-sekala. Dah banyak kali dah mula di kanan, kita nak ambil berkat, kita fikir gitu, ambil berkat di kiri pula. Ingat kata basahan pertama ni berkat di kiri pula. Ataupun kita ni jenis orang kidah. Tak, jenis orang kidah tu berat di kiri semacam. Kita mula di kiri. Makruh, tak boleh. Bukan kata tak boleh, itu haram tak, makruh je lah. Bukan kata tak sah. Kita nak yang sempurna. Kita nak kualiti sembahyang, air sembahyang kita tadi terbaik. Tak, supaya air sembahyang tadi kita bagi tahu awal-awal tadi. Bila air sembahyang kita terbaik, air sembahyang kita dicop oleh Allah, terima, lulus, approve. Air sembahyang kita tadi air duduk di bawah arsy Allah. Air sembahyang kita tu lah akan berdoa kepada kita, ya Allah, ampunkanlah kita ni, ya Allah, ampunkanlah dia ni, ampunkanlah dia ni, ampunkanlah dia ni. Air sembahyang kita berzikir kepada Allah, berzikir bagi pihak kita, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 sampai hari kiamat. Ada sebab itu kita nak air sembahyang kualiti. Dan yang terakhir, meminta orang lain membasuhkan anggota wudunya. Ada saja-saja. Kita ada pangkat besar kan, raja. Kita ni raja ataupun agung, atau kita nak pembesar, menteri.
Tak berasa hari ni berasa nak suruh orang tolong ambil expired kita. Tak, kita panggil anak buah kita. Tak, pun nak duit 100 tak? Contoh. Tak. Ataupun pun nak naik pakat tak? Ni, sini tolong ambil expired kan. Tolong basuh tangan. Tak, hukum memang tak boleh. Tak boleh, kecuali kalau dia tu sakit. Lain. Tak. Dia sakit, tak sihat, tak boleh nak angkat tangan. Tu pun dalam sakit tu pun ulama bagi lagi. Kalau sakit itu sakit biasa-biasa demam selagi mana kita boleh ambil sendiri, maka kita kena ambil sendiri. Tak boleh suruh orang lain. Kalau kata kita ni sampai tahap tak boleh nak basuh tangan sendiri, tak boleh nak basuh muka sendiri, ataupun memang kita terlalu penat, maka boleh kita panggil anak kita pagi. Nak tolong basuh tangan ni, ibu nak ambil semayang. Dah ambil spray sikit, lak semua sekali. Itu tak apa. Sebab dalam keadaan kita tak sihat. Tapi kalau sengaja tak boleh. Sebab apa? Sebab tu juga tanda orang-orang yang sombong, angkuh. Tak kerja apa nak suruh orang tu nak ambil semayang kita. Tak ada kerjaan lain. Selagi kita boleh, puas diri. Kecuali tak boleh tu lain kita. Kan? Kalau salah tertib dia nak apa pun salah tertib bukan apa kepala dulu, telinga dulu, kalau kita tak sengaja lah. Salah tertib dalam ambil air sembahyang. Dia tengok kepada perkara-perkara sama ada benda tu rukun atau benda. Rukun ambil air sembahyang. Perkara rukun, kalau tak ikut tertib perkara rukun, maka tak sah. Tak, rukun mana rukun? Basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki. Itu rukun. Rukun wudu. Rukun wudu kalau tak ikut tertib, ataupun kita tukar, ataupun kita tinggal salah satu, tak sah. Tapi selain daripada yang rukun tadi, yang sunat, basuh tangan, komo, basuh telinga, ataupun basuh tekuk, ataupun masuk air dalam hidung. Yang tu setengah ulama berpandangan tak ada masalah. Contoh, kita bila kita ambil air sembahyang tadi, kita terus basuh muka. Terus basuh muka, basuh kepala, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala. Belum basuh kaki tu kita ingat, komo ada lagi, basuh tangan ada lagi. Jadi semua ulama kata boleh kita celah kat situ. Lepas kita basuh kepala, kita pun basuh tangan pula, kita komo, kita basuh telinga, basuh kaki. Tak ada masalah. Sebab tadi hak benda tu adalah perkara-perkara sunat. Tapi kalau hak rukun tak boleh. Hak rukun tak boleh sebab syarat dia mesti tertib. Dia kecuali, bukan kecuali, dia tertib tu wajib. Cuma kalau kata dia tak diwajibkan mualat. Mualatnya apa? Berturut-turut. Contoh kita ambil air sembahyang, kita basuh muka sini di paip ni. Lepas tu paipnya tak ada air, putu. Kita mencari air mana, air tak ada ni. Kita balik rumah. Balik rumah kita sambung pula daripada tangan sampai siku. Itu tak ada masalah. Kita basuh, ataupun kita basuh, kita ambil air sembahyang di rumah, dah basuh dah tangan sampai kepala sampai muka ni, air tak ada. Air tak ada, kita pun mari ke masjid. Kita mari masjid, kita buka, kita sambung. Sambung, basuh tangan pula sampai siku. Itu tak ada masalah. Sebab mualat ni tak disyaratkan wajib dalam wudu. Cuma jangan tempoh lama lah. Kalau kau pagi tadi kita basuh muka, petang ni pula baru kita basuh tangan. Itu betul lah. Mualat ni masuk dia dan tempoh dia sekejap. Dan tempoh dia pukul 5 minit, 10 minit boleh. Tak ada masalah. Syarat dia yang ketum. Kita basuh muka, ketum, sambung pula basuh tangan. Itulah ya. Cuma tadi lah, jawab dah. Dia kena tertib. Kan? Macam mana kalau kita dudukkan dia mulakan dengan yang kanan, mulakan dengan anggota sebelah kanan kan? Apa hukum kalau kita ambil untuk cuci pinggan serentak? Serentak, dia tak ada kanan dulu, kiri semua dia tak ada. Kita rasa tak boleh kan? Dari empat telinga lain. Dia kalau kata dia yang pertama kita mula daripada tangan. Benda yang kita basuh satu tangan, guna tangan yang lain. Itu kita mesti dahulukan tangan yang kanan. Contoh apa tadi? Tangan. Kan dua, tangan kanan, tangan kiri. Nak basuh mesti kita guna salah satu.
Tak boleh kita basuh dulu. Contoh, boleh juga kalau dalam kolom. Tak. Dalam kolom ni kita celup dulu. Tangan kanan, tangan kiri serentak. Dah kita basuh sekali. Itu tak boleh, makruh. Sebab kita ada pilihan. Kita boleh basuh tangan kanan dulu, boleh tangan kiri dulu. Ada. Jadi bila ada pilihan gitu, makruh. Boleh, maksudnya kita kena mulakan juga dengan tangan kanan. Sunatlah maksudnya. Tapi kalau kata macam telinga, kita boleh guna dua-dua tangan. Itu tak ada masalah. Boleh. Sebab amalan Nabi pun sama. Nabi ada setengah dalam satu hadis, Nabi bila Nabi basuh kepala, Nabi terus dengan air wuduk yang sama, Nabi basuh telinga dulu. Basuh telinga sekali. Tak. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi basuh kepala daripada depan sampai belakang, patah balik, dan Nabi ambil basuh tangan pula, basuh telinga sekali. Maksudnya Nabi buat serentak. Tak. Tapi dalam hadis yang lain, bila Nabi ambil air dengan menggunakan tangan, tak, ambil wuduk menggunakan tangan, ataupun dia ambil daripada apa tu kita panggil timba, cetong. Tak, cetong tak. Tak, bila kita pegang satu timba tadi, kita tuang satu tangan, atau kita tuang basuh dulu dengan telinga kanan. Kita pegang pula sebelah kiri, kita cuak pula di sebelah kiri, kita basuh pula telinga kiri. Apa tak? Jadi kalau kata benda tu, dia selain daripada tangan dan kaki. Macam kepala pun tak ada kepala kanan, kepala kiri. Sekali gitu je. Hukum pun sama. Macam tangan, kaki, itu sunat sebelah kanan. Boleh. Dan disebut pula di dalam hadis, inna man zakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu wa man lam yazkurillahu lam yadhkur minhu illa ma asabahul ma. Artinya sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwudu, maka Allah menyucikan jasadnya kesemuanya. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudunya, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air sahaja. Ada hadis Nabi SAW. Jadi walaupun kita basuh wuduk ni hanya anggota-anggota tertentu sahaja, tapi oleh kerana sepanjang kita ambil wuduk tadi, kita penuh dengan zikrullah, penuh dengan doa kepada Allah. Mulanya kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita sebut nama Allah akhirat, maka Allah akan sucikan semua anggota badan kita. Kita basuhnya ni muka, tangan, kepala, kaki. Contoh kalau kita ambil minimum, rukun sahaja. Tapi bila kita sebut nama Allah, maka seluruh jasad kita, seluruh badan kita ni dikira suci di sisi Allah. Tapi kalau kata kita tak sebut nama Allah, tak mulakan dengan Bismillah, tak zikir kepada Allah, tak berdoa kepada Allah, maka yang bersihnya mana? Yang suci anggota wuduk sahaja. Anggota wuduk tu lah. Itu yang bersih. Jadi habis dah bahagian mengambil air sembahyang. InsyaAllah kita akan masuk kepada tajuk yang baru, itu adab-adab mandi. Dan adab-adab mandi ataupun adab-adab mandi wajib. Jadi insyaAllah